kita ada tim yang diverse dari campuran daripada admin, daripada klinikal daripada kelas kota Kemuning kan, orang ada yang daripada bagi kajang daripada PSP tak ada hari ni, mana ni yang di dalam salah yang ni PSP hari ni tak ada, PSP sebenarnya tak ada. Okay. So basic life support ataupun bantuan asas hayat adalah satu benda yang penting, sangat basic. Dia panggil basic sebab dia sangat asas. So dia benda yang semua orang boleh buat. Okay. Sebelum kita pergi itu BLS, saya nak kita buat introduction sikit. Mula daripada sebelah kiri saya kan, perkenalkan diri, lepas tu bagi tahu position dekat Assalam. Berapa lama nak kerja dekat Assalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Izwan, Muhammad Izwan bin Abdul Aziz. Saya daripada K9 Public Relation. So far baru setahun sebulan kerja. Okey, masih Assalamualaikum. Saya Arif Abdullah dari Procurement sebagai eksekutif. So saya kat sini baru dalam 2 bulan. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nafar bin Rahim. Saya dari KSLK. Lepas tu saya dah bekerja selama hampir 1 tahun. Okay. Nama saya Fatimah. Saya daripada KSLK juga. Saya dah kerja dengan Assalam ni dah 2 tahun. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nabihah binti Assalam. Saya dari KAS KK. Saya dah bekerja dengan Assalam dalam 4 bulan. Assalamualaikum. Saya Nur Fatihah daripada KAS KK. Saya dah bekerja dengan klinik Assalam 4 bulan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Kusyada Aiman daripada Procurement. Saya dah bekerja selama 5 bulan. Assalamualaikum. Saya Siti Zainah dari KAS Kajang. Saya dah bekerja dalam 4 bulan. Assalamualaikum. Nama saya Syaira. Saya team leader KAS Kajang. Saya dah bekerja 1 tahun 8 bulan. Assalamualaikum, saya Siti Fatihah daripada Business Relation, Public Relation Department. Saya dah bekerja di situ dalam setahun 4 bulan. Assalamualaikum, saya Tanisha daripada Panel Department Public Relation. Saya dah bekerja di Assalam setahun 7 bulan. Assalamualaikum, nama saya Noraini. Saya dari Finance Department, bekerja dah hampir setahun. Assalamualaikum, saya Nur Rosna dari Dental Surgery Assistant sebenarnya. Saya bekerja di Assalam dah 2 bulan. Assalamualaikum, saya Azmin. Saya daripada KAS kami dah bekerja selama setahun sebulan. Assalamualaikum, saya Siti Mamazia. Saya bekerja dari KAS Bangi dan Buat Jab. Saya baru bekerja 3 bulan. Saya Yasmi dari KAS Bangi. Dah bekerja lebih kurang setahun lebih. Okay, Assalamualaikum, saya Janina daripada Klinik Pakar. Saya dah bekerja selama 2 tahun lebih lah. Itu saja. Saya tak ingat nama dia, tapi saya tahu dia daripada farmasi punya department lah, procurement, betul tak? Oh salah, sorry. Saya nampak yang ni. Oh itu daripada Kelan, sorry. Saya tak ingat betul. Saya kenal doktor.
mana kita datang. Nama saya Aizat daripada marketing. Ya. Betul bekerja di Assalam. 6 tahun. Tak ada. Itu lagi 6 tahun. Dapat dia jual. Dah mula. Nama saya Asrul dari Facility. Baru 3 bulan. Nama Hilmi dari Facility, almost 2 years. Nama Farhana SKHC Studi. Okay, so kita ada campuran lah kan, daripada clinical, daripada facilities, daripada drama, daripada kuning, daripada kajar, daripada bagi, daripada seluruh. Yang tak kenal diri saya lagi, nama saya Tamik Baik, nama saya buka sikit saya pengenalan. Kenapa saya pandang ke sana? Sebenarnya kita tak boleh pandang ke depan kan, mana kita pergi step. Ini gambar daripada photoshoot BLS. Okay, saya sebagai medical officer, saya graduate pada tahun 2012. Kemudian saya buat housemanship di Hospital Kuala Terengganu. Siapa daripada Terengganu? Ada tak? Tak ada? Ada semua. Awak daripada dental kan? Nama awak tadi Husna. So, bukan nak dekat Hospital Terengganu? Kalau Terengganu dia tak banyak tempat tu dia berada. Hospital besar ataupun hospital besar. Okay. Hospital Kuala Terengganu, saya di 2012, kemudian selepas Hospital Kuala Terengganu saya dipindah ke Hospital Seremban. Ada siapa daripada Seremban? Negeri Sembilan ada? Ada? Okay, so Hospital Seremban selama 2 tahun di buat pembedahan. Kemudian saya pencet awal daripada kerajaan pergi ke hospital swasta, saya pergi ke Hospital An-Nur Bandar Baru Bangi. Sebelum yang baru ni, kalau siapa lalu dekat highway Bangi tu, itu yang baru. Saya kerja dekat hospital yang lama. Tapi dalam yang hospital yang baru ni, saya terlibat juga lah dari segi apa tu, di peringkat awal tu. Kemudian lepas di hospital An-Nur, saya berpindah dari Sembilan jauh sikit lah. Saya pindah ke Johor. Saya bekerja di dalam Petronas Pengelam Integrated Complex. Jadi adalah satu pusat penapisan minyak, minyak yang kita gali daripada dalam laut tu. So, dibawa balik dekat Johor ni dan diproses. Kalau dekat Kertih tu ada juga refinery center. Tapi di Johor ni, dikatakan lebih kurang 10 kali ganda daripada Kertih. So, satu tempat yang besar. Memang dekat Johor lah, dekat ujung Johor lah. Kalau boleh nampak Singapura, kalau kita pergi tu, duduk dekat tepi laut tu, yang boleh nampak Singapura, boleh berenang sampai ke Singapura. Sampai tak sampai tu dia cerita lah. Okay. Kemudian lepas di Johor, saya rasa nak balik mula ke Bangi, so saya pun masuklah ke Klinik Assalam. So pengalaman saya banyak pada operation, pada clinical standard, kesihatan pekerjaan, kesihatan industri, dan juga accident dan juga safety dalam industri. Dan sekarang ni saya sebagai general manager lah, general manager pula, general manager di bawah Salam Layan. Kita ada Salam Edumed sebagai salah satu company yang terletak di bawah Salam Layan untuk membuat training. Contohnya training BLS ni lah. Okay. Selain juga di luar kerja hakiki, saya juga adalah salah seorang founding member untuk Imarat. Satu bulan dengan Imarat adalah satu badan NGO untuk medical. Ada medical disaster, ada
gempa bumi, ada banjir sebenarnya. Imarat antara NGO perubatan yang banyak terlibat. So saya sebagai antara lah, bukan orang yang mengasaskan sendiri, antara orang yang tolong mengasaskan. So kemudian banyak buat projek. Kalau negara di Bangladesh, di Indonesia, banjir tu memang aktiviti tahunan Imarat lah. Sekarang ni pun ada tim Imarat yang sedang deploy di Kelantan untuk banjir. So itu sedikit banyak. Sekarang ni yang kita aktif buat adalah kita setiap bulan kita akan masuk ke dalam kampung asli di Gunung Sam untuk kita buat klinik bergerak. Itu memang aktiviti wajib Imarat dalam setiap bulan. So kalau siapa yang berminat, bolehlah pergi kat Facebook kami, Imarat Imam Islamic Association Respond and Relief Team Imarat. Okay. So itu sedikit sebanyak dari saya. Saya suka main bola, saya suka main badminton, dan juga saya suka pergi gym lah. Okay. So siapa nak main badminton, boleh pergi nanti. Okay. Alright. So sedikit sebanyak dari saya. So, sebelum kita pergi lebih lanjut pada BLS, atas meja anda ada satu kertas yang menyesal tu. Okay. Itu adalah soalan pretest. So, saya bagi masa selama 10 minit, sebab ada 10 soalan. Satu soalan 1 minit untuk jawab soalan tu. Kita mulakan daripada sekarang. Single best answer, satu je jawapan yang dulu. Kalau tak tahu tu, tengoklah jawapan yang paling panjang. Mungkin itulah jawapan dia. Biasa lah tu kan. Kita akan stop pada 9:25. Tanya kawan boleh? Kalau kawan tu tahu lah.
Ada soalan yang mungkin ada dua jawapan. So, pilihlah yang mana. Mungkin dua betul, mungkin satu yang paling betul. Macam pilih boyfriend lah kan. Mungkin dua-dua tu handsome, tapi satu yang jodoh. So pilih yang mana satu. Kena betul semua lah. Nanti orang call tanya kan, okey kan, macam mana nak buat CPR ni? Tak ada kan? Tak ada pernah kan? Okey, kita balik. Lepas tiba baby datang, tolong baby saya tak sedar. Macam mana ni cik? Bapak saya tak sedar ni, macam mana ni? Okey, masa tamat kita tengok. Kita akan pergi mengenai soalan itu. Okey, soalan nombor 1. Saya bacakan soalannya. What is the first step you should take when you encounter an unresponsive adult? Saya jawab C.
or 999 or your local emergency number. Ada jawapan lain tak? Cikgu reading apa? Okay. Kalau tengok dekat kau punya perlintasan bantuan, cuba tengok nota tu. Jawapan ada kat situ lah. Patutnya apa basically sebelum cek pernafasan? Tapi itu tak ada tengok alam sekitar kan? So call 999, so jawapan betul C. The first step you should take. Saya cakap soalan dia, apa yang paling tepat? Okay. Soalan nombor 2. Performing CPR on an adult, what is the recommended completion in B? Saya jawab lain tak? Ya? Kalau dah ada dia kata macam ejek, macam mana? Berapa biji je? 2. Okay. So jawapan dia 2 biji untuk dewasa. Alright. Nombor 3. What is the recommended compression rate for adults CPR? Sejauh C, 100 compression per minute. Jawapannya betul. C ataupun D. Dia 100 ke 120 compression seminit. So sampai jawab C betul, sampai jawab D pun betul. Seterusnya soalan nombor 4. How should you position your hands for this compression? Hands side by side. More things? How would you? Lebih hard. So, how would you jawab D, 2 hands side by side. Ada yang jawab lain tak? A, 2 hands, 1 hand, 2 fingers. Jawapan dia ada 2. D betul, A pun betul. Ni infant baby lah maksudnya. Okay. Nombor 5. Which of the following is not one of the 5 crucial components required for high quality CPR? My answer is adequate compression rate 100 to 120. Soalan dia tricky sikit sebab not yang mana antara 5 ni, yang mana yang bukan. So maksudnya statement tu semua betul, ada satu yang salah. So ada jawapan lain tak? Siapa jawab A? Tak ada siapa jawab A, kan seorang jawab A. Okay, siapa yang jawab B? Jawab B. Jawab B juga. Siapa yang jawab C? Okay. Siapa yang jawab D? Ramai yang jawab D. So, rasanya jawapan dia apa? Jawapan dia D lah. Sebab yang mana yang bukan ciri-ciri high quality CPR. Jawapan dia satu je, D. Okay. Soalan seterusnya nombor 6. Lihat. What is the correct sequence for using an automated external defibrillator? Jawab B. Correct sequence for using AED. Start CPR. Jawab B ya. Okay. So soalan dia spesifik kepada step untuk gunakan AED. Macam mana nak gunakan AED sejak dia cakap apakah step untuk CPR. Soalan dia adalah step menggunakan AED. So step menggunakan AED, jawapan paling tepat adalah A. Sebab yang lain tu dia dah menjurus kepada komponen lain dalam CPR, dalam BRS, dalam CPR tu. Okay, soalan nombor 7. When using an AED on a child 1 to 8 years old in cardiac arrest, which AED pad should you use? Saya jawab B, child pad.
Siapa yang jawab B betul? Siapa yang jawab D betul? Siapa yang jawab E pun betul? Siapa yang jawab C pun betul? Sebab semua jawab betul-betul. Kita boleh gunakan pack yang mana-mana. Tapi soalan ni adalah should you use. So siapa jawapan yang paling tepat adalah siapa jawab child pack ataupun D, pediatric pack if available. Janganlah sebab ada pack untuk kanak-kanak kita pilih nak guna yang dewasa. Okey. Seterusnya nombor 8. What are they? If an infant is talking and becomes unconscious, what should you do next? Saya jawab A. Perform back blows and trust. Just trust. Jenis baby dia tercekik dan menjadi unconscious. Dia tidak sedar diri, tak sedar diri. Apakah yang kita patut buat? Jawapan dia sepatutnya adalah start CPR immediately. Kalau baby itu masih sedar, kita masih lagi perform back blow and chest thrust. Tapi kalau dia dah tak sedar, kita start CPR. Nombor 9 mana? How many rescue breaths should be given in the cycle of CPR protocols? Saya jawab ini. Don't rescue breath for every 30 compression. Untuk CPR dalam dewasa, berapa banyak rescue breath? So dua rescue breath untuk setiap 30 chest compression. Ini tak ada jawapan lain lah. Okay. Soalan nombor 10. Ini saya tanyakan. Okay. What should you do if the AED advise no shock advice after analysing the rhythm? Apa yang kita patut buat bila kita pasang AED itu kata no shock advice? Jawapan dia apa? Jawapan dia adalah A. Continue CPR dan analyse the remaining. Ada siapa yang jawab C tu memang AED kata no shock advice. Kita pun campur AED ni. Matilah kawan. Baik. So siapa dapat 10 per 10? Siapa dapat 10 per 10? Cepat lagi nak tukar jawapan. So tak ada. Siapa dapat 9 per 10? Birul? 9 per 10. Baru nak buat 8 per 10. 7 per 10. Ui, jap. Saya rasa sebab Ijat yang buat poster BLS, so dia tahu. 7 per 10. 6 per 10. Ya, ramai pun 6 per 10. 5 per 10. Yang dapat bawah ada 5 per 10. Aduh, tak apa. That's why kita nak belajar pada hari ini. Kita nak kasih less okay. Letak soalan tu kat tepi. So hari ni kita akan cerita sikit berkenaan dengan BLS. Jadi kita dah buat pre-test. Akan cerita sikit apa introduction kepada BLS, sejarah BLS. Bukan itu cheat of survival. Cheat of survival. Macam mana nak recognize cardiac arrest? Apakah dia beza adult, dewasa, beza dan kanak-kanak? Apakah adult yang kita choking? Macam mana kita nak handle kalau orang dewasa sikit, kalau baby yang sikit, kan? Kalau orang dewasa kita tengok dulu, kita suka ke tak dia. Kalau kita tak suka, kita biarkan kita sikit dulu, kan? Dan kita tengok balik soalan yang kita jawab tadi. Baik. Kenapa kita belajar CPR? Rasanya kenapa nak belajar CPR? Siapa yang pernah kerja klinik, pernah dapat tak baby yang ataupun orang datang cakap, tolong tengok ayah saya ataupun mak saya ataupun anak saya tak sedar. Ada tak? Belki pernah berlaku kan? CPR kan? So tengok navigator kan? Lepas tu Dr. Syamim ibu keluar dan kena CPR dalam klinik. Okay. So CPR adalah immediate. Bukan kat klinik saja. Mengikut statistik, mengikut kajian, kebanyakan kali ini CPR berlaku di kalangan orang yang kita kenal. Maksudnya kawan-kawan tempat kita kerja, di tengah kerja, tiba resign. Ataupun kat rumah
keadaan yang memerlukan CPR berlaku di kalangan orang yang kita kenali, anak-anak kita, saudara mara, mak ayah, itu selalu berlaku. Okey. Jadi kita belajar sebab CPR ni adalah immediate response. Ini benda yang kita boleh buat dengan segera. Bila collapse, nampak kita dah tahu dah kepala kita, oh ni kena CPR, dan benda tu kita boleh buat, dan benda tu boleh selamatkan nyawa. Kenapa? Untuk handle sudden cardiac arrest. Cardiac arrest tu maksudnya jantung tu berhenti. Bila jantung berhenti, bila dah tak suara lalu ke tepi mati kan. Berhenti jantung jalan. Berhenti jantung jalan. So, cardiac arrest. Cardiac arrest ada dua jenis. Satu yang punca daripada jantung tu sendiri. Tiba lalu dekat IOI tu, nampak pula ex-boyfriend yang break dengan kita minggu lepas saja. Datang nak healing, tiba nampak pula berhenti jantung je. Cardiac arrest ada dua jenis. Satu yang berpunca daripada jantung sendiri. Contohnya serangan jantung. Jantung kita ni fungsi untuk pump darah. Tapi jantung tu sendiri juga dia terima darah yang daripada salur darah. So bila salur darah yang supply ke jantung tu sendiri tersumbat, contohnya disebabkan ada kolesterol tinggi, ada menyebabkan plak. So bila salur darah ke jantung tu tersumbat, jantung tu boleh berhenti. Itu yang dipanggil serangan jantung. So itu adalah panggil primary, serangan cardiac arrest yang primary. Okay. Ada juga secondary cardiac arrest. Contohnya kalau lemas. Bila lemas, tak dapat oksigen kan? Sebab air dalam, kalau lemas dalam air dalam paru-paru kita, paru-paru tak boleh nak berfungsi. Bila paru-paru tak boleh berfungsi, kita tak dapat oksigen. Bila tak dapat oksigen, jantung kita pun lama-lama dia berhentilah sebab dia tak dapat oksigen. So itu secondary cardiac arrest. Terus satu lagi, tercekik. Makan dekat kedai ni apa? Restoran bawah ni, mencekik putih canai jantan, telur dua kan. Kalau putih canai tak ada telur, canai saja. So, maka canai, tolong nak tengok putih tercekik. Lepas tu, tak dapat bernafas. Kalau kita tak bertindak dengan segera, dia boleh dapat secondary cardiac arrest. Kenapa cardiac arrest ni begitu penting? Sebab bila berlaku cardiac arrest, jantung tak boleh pump darah ke otak. Bila tak boleh pump darah ke otak, dia akan menyebabkan brain damage, kerosakan otak. Sebab darah yang dipump di jantung ni, darah yang membawa oksigen. Sebab tu bila tengah hari je kan, sebelum pukul 1 tu dia dah mula dah nampak darah ni membawa oksigen tu dah kurang sikit ke otak. Dan CPR ni mudah nak belajar. Siapa pun boleh belajar, tak semestinya kena belajar medik, tak semestinya kena belajar MPP, tak semestinya kena jadi CA 2 tahun baru boleh belajar CPR kan? Dan bila kita belajar CPR, dia menjadikan komuniti lebih selamat. Bila komuniti lebih selamat, bila kita tahu ada di kalangan kita ni yang pandai CPR, kita akan rasa lebih selamat. Baik, ini adalah satu video kan. Oh, ini adalah sejarah CPR. The hands of time turn swiftly as progress in saving lives marches on. Join us on a journey through the history of CPR. Our story begins in 1740 as the Paris Academy of Sciences recommends mouth-to-mouth resuscitation for drowning victims. More than a century later, Dr. Friedrich Matz performs the first documented chest compressions on a patient. Then in 1903, Dr. George Kreil reports the first successful use of external chest compressions to revive a patient. Another step forward is taken when Drs. James E. Lamb and Peter Safar modernized the technique for mouth-to-mouth resuscitation. Just a few years later, work begins on the Resusci-Ann mannequin, developed by Asmund Leerdal
Dr. Sapar and Dr. Bjorn led, the training aid is introduced in 1960. That same year, CPR itself is developed. And CPR is formally endorsed by the American Heart Association in 1963. 3 years later, the first CPR guidelines are published by the National Academy of Sciences, National Research Council. Then in 1972, the world's first mass CPR training program begins in Seattle, certifying more than 100,000 people in the first 2 years. Not long after, 911 operators in King County, Washington begin giving CPR instructions over the phone, a practice now in use nationwide. And in 1983, the American Heart Association convenes a national conference to develop CPR guidelines for children and infants. The decade of the 1990s sees the start of programs to put automated external defibrillators in public places. And in 2005, the American Heart Association developed CPR Anytime for family and friends, allowing anyone to learn CPR in just 20 minutes. Then in 2008, the American Heart Association goes on to introduce hands-only CPR. Today, we stand on the threshold of new progress in CPR. Techniques will be further refined, more people will be trained, and more lives will be saved as the history of CPR marches on. Itu sedikit sebanyak sejarah CPR bermula dari tahun 1700. So pada waktu itu ini ada di dalam jurnal perubatan tahun 1740 ada orang nampak ada orang terjatuh dalam sungai Paris. So diselamatkan orang tu dan orang tu tak tahu macam mana dia tergerak hati untuk bagi bantuan pernafasan dekat mangsa yang lemas tu. That was the first documented CPR yang dilakukan. Bila bagi bantuan pernafasan, mangsa tu boleh revive. Kemudian sejak daripada itu kita modernizekan teknik CPR ni menjadi sampai sekarang lah. Tapi kita perasan kadang-kadang kita tengok dalam WhatsApp, dalam Facebook kan, bila dengar berita orang lemas, ada orang rekod kan, dia ambil mangsa tu, dia letak dekat belakang, dia gantung yang kaki dia, dia buat pusing kelilingnya. Itu contoh CPR pada zaman dahulu. Mungkin pada waktu itu apa yang dia faham pasal CPR mungkin betul, mungkin berkesan untuk waktu tu. Tapi bila kita semakin faham teori di sebalik CPR, kenapa kita buat CPR, kita dah modernizekan teknik tu. Ini contoh gambar ni kan, dia letak atas meja kan. Lepas tu dia angkat tangan orang tu dan dia tutup balik. Yang katakan dia tutup balik untuk imitate, untuk tiru pergerakan bila kita bernafas. Angkat, oh angkat. So itu mungkin betul pada waktu tu. Pada waktu tu dia rasa benda tu betul. Kemudian ada juga yang menggunakan alat tiup asap ni. Ini kalau siapa yang rumah kampung dapur arang kan, rumah nenek saya dulu menggunakan dapur arang. So, nak masak kek kan, dia tak ada apa dia. Dia tengah duduk gabi gunakan alat ni. Dan pada waktu tu dia percaya gunakan alat ni untuk tiupkan oksigen. Dan juga ada juga kepercayaan disebabkan orang tu tak ada, ni biru kan, maksudnya tak ada oksigen lah. Ni dia seronok sikit tutup, dia tiup kat mulut. Dan dia juga masa tu dia percaya tiup kat buntut. Sebab mengikut kepercayaan dia, ikut teori dia, pemahaman dia, tiup kat buntut, angin tu keluar kat atas. So itu dia punya pemahaman lah. Okay. Ini pun contoh CPR juga. Dia mengiringkan mangsa ke tepi, lepas tu dia tangguh, dia tegakkan balik. Dengan pemahaman dia bahawa dia buat macam tu, dia akan imitate pernafasan. Ini pun sama juga, dia buat imitate pernafasan. Okay. So itu adalah contoh-contoh CPR yang pada waktu ini. Dan kita akan dapat dalam
Ni selalu berlaku kan? Bila berlaku lemas pantai, ada orang akan cakap, buat macam ni lah, gantung dia lah, pusingkan dia lah, gulingkan dia, macam kan. Kalau kita faham CPR, kita cakap, ya cik, tak apa, saya dari latih boleh terbaik, saya tahu macam mana buat CPR. Okay, so tu sejarah CPR. Tadi kita cakap pasal cardiac arrest. Kita nak tahu sekarang macam mana nak recognize cardiac arrest. Kadang-kadang lalu dekat bilik dokumen tu nampak dengan tidur kan, cardiac arrest ke tidur? Macam mana kita nak tahu cardiac arrest? Cardiac arrest ni jantung tiba-tiba dan unexpectedly stop beating. Jangan ingat orang tua saja yang kena, orang muda pun boleh kena juga. Minggu lepas memandu kren, tahu kren, umur 27 tahun, tiba-tiba mati ambil buat kerja. Tak semestinya orang tua saja, orang muda pun boleh dapat juga serangan jantung. Tanda-tanda dan serangan jantung cardiac arrest abnormal ataupun absence of breathing. Tiba-tiba nampak dia tak bernafas, ataupun nafasan dia tak normal, tak ada pulse, tak ada nadi. Macam mana nak check pulse? Kalau untuk orang dewasa, check dekat sini, pusingkan leher anda, yang ada leher, kita boleh rasa nadi kita dekat sebelah dalam. Rasa kan? Tak ada, tak ada saya nak CPR sekarang. Unresponsiveness, kita tegur dia tak respons. Macam mana kita nak tegur orang yang cardiac arrest ni? Adakah kita nak pergi dekat dia, hello, macam nak tegur? Tepuk bahu dia, bukan lempam dia, bukan tepuk bahu. Saya tunjukkan satu video contoh cardiac arrest pasangan kita
contoh KJRS. Saya beri satu contoh KJRS yang berlaku kan. Okay. Saya minta maaf abang. Abang mesti ambil dari segi sakit hati. Dia 5 hari lepas saya kena sedap sendiri lah. Ada sedap. Untuk bahan saya Allah SWT Tuhan yang Muhammad Dua kes ni berlaku tahun ni. Dan okay, apa petanda-petanda KDRS yang ada dekat yang video pertama tadi beza dengan yang video kedua. Video pertama tadi dia abnormal ke absence of bleeding? Absence of bleeding kan. Dulu responsif tak? Non-responsif. Pulse kita tak tahu lah sebab tak ada siapa check kan. Tapi video yang kedua apa beza dia? Dia masih ada bleeding kan, cuma dia abnormal bleeding. So, the abnormal bleeding ni dia adalah tanda-tanda KDRS. Jadi, kalau kita ada dekat dalam surau masa tu, masjid ni masa tu, kita boleh cakap kan, pakcik tu kena KDRS, kena start CPR. Kita dah tahu dah. Baik, so itu contoh-contoh CPR. Sekarang kita cakap pasal chain of survival, rantaian kehidupan. Chain of survival ada 4 komponen. Apakah dia menyebabkan chain of survival? Maksudnya bila berlaku KDRS, bila ada 4 chain of survival ni, kebarangkalian untuk kita revivekan balik mangsa yang kita sebut yang unresponsive KDRS ni lebih tinggi. Maka dia 4 komponen tu. Yang pertama, early recognition dan cover. Kita tahu tanda-tanda KDRS, early recognition. Kita tahu awal tanda-tanda KDRS dan tahu untuk panggil bantuan, call for help. Apa dia nombor kecemasan kat Malaysia? 999. Kenapa kita nak early recognition and call for help? Untuk mengelakkan cardiac arrest berlaku. So bila dah nampak abnormal reading, kita nak mengelakkan daripada dia proceed terjadi cardiac arrest, kita kena recognize cardiac arrest dan call for help. Bila berlaku cardiac arrest, kita jantung berhenti, kita ada masa 4 minit sahaja sebelum berlaku kerosakan pada otak. So kalau kereta berhenti, enjin mati, tak apa kan? Besok pun tak apa, naik Grab dulu, esok datang balik kat kereta, dalam start kereta, tak ada masalah, kita boleh start balik. Malaysia tak boleh. Tak boleh kita macam bila nak habis shift lah, kita simpan dulu dekat bilik mayat, so kita try balik sekarang. Tak boleh macam tu. Sebab 4 minit sahaja sebelum berlaku brain damage. Dan next chain of survival adalah CPR awal, early CPR. Dah tahu cardiac arrest, terus start CPR. Kenapa? Untuk buy time, membeli masa. Membeli masa untuk apa? Untuk early defibrillation. Defibrillation adalah penggunaan AED lah. AED nama macam dia automated external defibrillator ataupun alat perentak jantung yang kita gunakan untuk restart balik jantung. Jadi defibrillation restart balik jantung. So CPR sahaja kemungkinan untuk survive, patient untuk survive sangat kurang berbanding kalau kita gunakan sekali dengan AED. Okay, kemudian dah survive, dah revive mangsa. Apakah next chain of survival ialah post resuscitation care untuk restore quality of life. Maksudnya daripada first chain tadi kita dah call for help, melibatkan pemanggilan ambulans. Ambulans akan datang dengan bantuan yang lebih advance lagi untuk pergi ke chain keempat ni. Maksudnya daripada CPR kan, kita nak kata tak payah nak cik, nanti hidup lagi kan, apa, kita bagi appointment minggu depan lah, yang perlu terbaik kat sini. Tak boleh, kita kena siasat kenapa dia kena serangan jantung in the first
resuscitation care, libatkan panggilan ambulans dan rawatan di hospital lah. Tahu apakah punca berlaku cardiac arrest. Kadang-kadang orang muda yang belum cardiac arrest baru dia tahu sebenarnya saya ini memang ada masalah jantung, ada masalah detak jantung. Ada pun dia baru tahu yang sebenarnya kolesterol tinggi. Dia baru tahu sebenarnya dia ada masalah injak jantung. So benda tu boleh berlaku pada orang muda. Yang dah umur sikit, umur 45, oh saya selama ni rokok elok je kan. Dah kena serangan jantung baru tahu ya. Kolesterol dia 12. Okey. So saya pasal pulse sama survivor. Tadi kita dah tahu macam mana type tanda cardiac arrest kan? Ada yang responsive, ada yang abnormal breathing, ada yang absence of breathing. Dan kita tahu nak activate emergency response. Apakah yang dimaksudkan dengan activate emergency response? Bila berlaku di luar hospital, di luar klinik, kita call 999. Dulu-dulu pada awal sampai memanglah ada 3 ke 4 nombor kecemasan. 991 untuk polis, 992 untuk bomba, 993 ke 994 untuk ambulans. Itulah. Tapi sekarang ni semua nombor disatukan bawah talian 999. Termasuklah hospital, polis, bomba, APAM, Pakatan Pertahanan Awam, Maritim Malaysia, dan 5 badan perkara ni semua di bawah talian sama. So bila kita call kan, call dia akan tanya dulu, okay cik, janji kecemasan apa? Kalau cakap, saya tak ada kenderaan nak pergi kerja, mungkin dia akan keluarkan Grab lah. Tapi bila kita cakap ini kecemasan apa, dia cakap ada orang pingsan dekat Taman Tasik Cempaka contohnya. So, okey saya akan sambungkan cik ke ambulans ke bagian perubatan. So dia ada operator dipanggil MERS, Malaysia Emergency Response. So MECC, Medical Emergency Coordinating Center. Okay. Kalau dekat hospital, kadang-kadang dia ada kod blue di sendiri. Kod blue ni maksudnya dia ada protokol dia sendiri di dalam hospital. Bila berlaku serangan jantung di dalam hospital, kalau siapa yang pernah nampak di hospital, kadang-kadang dia cakap kalau ada kecemasan, telefon kod blue. Jadi akan bagi nombor dekat situ. Kod blue ni maksudnya ada protokol hospital sendiri, dah assign dah siapa yang akan pergi bila berlaku kecemasan. Jadi ada satu, jadi banyak kod lah. Kalau dalam hospital ada banyak-banyak kod. Ada kod red, kod pink, kod yellow, kod blue. Kod blue selalunya untuk serangan jantung lah, in hospital cardiac arrest. Kalau kod red tu maksudnya kecemasan selalunya kan, kecemasan kod red ni melibatkan kanak-kanak atau ibu mengandung kan. Saya pernah ada situasi kod red di mana wanita patient tu dia baru bersalin, lepas tu dah masuk ward biasa, tengah tunggu nak balik macam tu, tiba-tiba dia tak bernafas, dia collapse cardiac arrest. Hospital terus trigger kod red. Bila kod red trigger, semua doktor pakar bedah, doktor pakar bius, doktor pakar perubatan, doktor pakar ONG, semua medical officer, maksud saya, semua kena pergi attend dekat kes tu, doktor kod red. Kalau kod blue, kadang-kadang doktor daripada kecemasan yang pergi. So itu kalau berlaku di dalam hospital. Kalau dekat luar, memang kena call 999 lah. Baik. So bila kita call, dia akan tanya, nama siapa? Oh, nama saya Amirul. Daripada mana? Oh, saya daripada Kas Kajang. Apakah bantuan diperlukan? Saya perlukan ambulans untuk ambil patient dekat Kas Kajang. Kas tu apa cik? Sekarang sini Assalam Ajar. Beritahu lokasi dan nombor telefon kita panggil tu. Sekarang dia akan tanya banyak kali, cik saya mohon balik location, betul ke klinik Assalam Kajang? Nanti kita silap, sebenarnya saya setengah luka dekat klinik Assalam pagi. So kita jangan irritated lah kalau dia tanya. So dia kadang-kadang dia akan guide kita. Kalau perlukan CPR, dia akan beritahu. Dan dia akan tanya, cuba bagi tahu mangsa berapa tahun. Janganlah kalau kita bersama, mana saya tahu, dia pingsan. Cakap, oh nampak macam umur 40 ke 50-an. Lepas tu bagi tahu si dia kan, oh dia tekan tengah jalan. Macam
ke dalam klinik ataupun nampak lemas tapi swimming pool, dan janganlah bagi tahu tuan, okey nanti datang baik. Kadang-kadang operator tu akan cakap kita, okey tunggu di talian untuk dia guide apa yang kita nak buat. Itu chain yang pertama. Chain yang kedua adalah early CPR. Bila kita buat early CPR, bila kita initiate CPR, dia meningkatkan peluang survival sebanyak 2 ke 3 kali ganda. Okay. Kalau kita tak buat CPR, kita call dia 99, kita tak tahu berapa lama ambulans masa diperlukan ambulans untuk datang sampai. Kalau kita marah ambulansnya, korang call setengah jam tak datang lagi, kita lupa yang kita boleh buat CPR untuk sambil menunggu ambulans. Okay. Ini dah pergi ke dalam komponen chest compression. Ini adalah jawapan kepada soalan nombor apa tadi? Nombor 4. Bila kita buat chest compression untuk dewasa, kita gunakan 2 tangan, interlocking fingers. Tangan yang paling dominan tangan kanan lah, dekat bawah. Tangan yang tak dominan, tangan kiri dekat belakang. Macam ni. Semua buat tangan kanan sampai tangan kiri, gunakan tangan kiri lah. Okay. Lepas tu, belakang tangan kita, silangkan jari. Ini adalah posisi CPR. Tangan kita lurus. Tangan kita lurus. Lock elbow. Lock elbow. Untuk kanak-kanak, yang semua kanak-kanak yang berumur 1 tahun ke 12 tahun, so kita gunakan satu tangan saja. Kalau infant baby 1 tahun ke bawah, kita gunakan sama ada 2 jari ataupun kita gunakan 2 tangan side by side. Nanti kita akan tunjukkan. Okey, berapa dalam kita nak tekan? Untuk dewasa, kita tekan sedalam 2 inci. Kenapa 2 inci? Nanti saya tunjukkan. Untuk kanak-kanak sama juga 2 inci. Untuk baby, tekan 1.5 inci. Berapa kali kita nak tekan? Kita nak tekan sebanyak 30 kali chest compression untuk dewasa. Dan kanak-kanak, kalau baby, kita tekan 15 kali chest compression. Faham tak? Okay. Kenapa kita buat kedalaman dia 2 minit? Sebab antara jantung kita ni ke otot dada, ada tulang, ada otot kan. Kalau dada katang macam Abang Hafiz katang kan, dada mungkin 4 inci ke kan? So kena tekan dalam sikit. Kalau kita tekan pada kedalaman yang cukup, kita takkan sampai ke jantung dia. Kita tak faham lah jantung dia. Macam jam start kereta tak buka bonet, macam tu lah umpama dia. So tak efektif lah. Okay, kita buat 30 chest compression pada kadar 100 ke 120 compression seminit. Maksudnya kelajuan dia tu, kelajuan dia ialah 100 ke 120 compression seminit selama 30 kali. Kenapa kita nak tunjukkan? Nanti saya tunjukkan video. Baik. Ini soal jawapan pada soalan nombor 5 tadi. Apakah yang dimasukkan dengan high quality CPR? High quality CPR ada 5 komponen. Ini kita akan tanya berulang kali lah. Yang pertama, kadar compression dia 100 ke 120 seminit. Apa yang maksudnya 120 seminit? Bila kita tekan tu kan, okay, kalau kita tekan dada, kita tak bagi saya satu mannequin. Satu mannequin. Cuma boleh bangun kalau nak tengok. Bila kita tekan, kita nak tekan 100 ke 30 kali. Kita tekan pada kadar 100-120 seminit. Kalau ni dah berapa seminit?
Kalau 120 minit, keadaan dia macam ni. Kenapa kita nak masuk lagi? Awak tengok mannequin ni ada dua lampu. Satu lampu pergi ke sini, satu lampu dekat kepala. Bila kita pump, kita slow sangat, tak laju, tak sampai. Kalau kita buat laju sangat, dia pun tak sampai ke kepala. Tapi kalau kita buat dengan kata yang betul, dan kita allow, kita panggil chest recoil. Maksudnya kita pump, kita bagi dada tu naik sampai habis, baru kita pump balik. Lampu kat kepala tu baru dia menyala. So, the first few pumps tu dia tak sampai lagi darah ke otak. Tapi bila pump yang kelima tu, baru darah tu sampai ke otak. Okay. So, itu yang dimasukkan dengan rate 100-120. Kita kena tekan kedalaman sebanyak 2 inci atau 5 cm. Dan avoid leaning on the chest untuk allow full chest recoil. Apa yang cakap full chest recoil, ni tadi lah. Bila kita tekan, kita duduk kat atas dia, macam ni, tak selamat. Maksudnya kita tekan, bagi dia naik sampai habis. Okay. Rusuk. Okay. Rusuk akan patah. Selalunya saya buat CPR banyak kali, memang banyak kali rusuk patah. Tapi patah rusuk tak apa, boleh. Patah hati tak boleh bang. Kita bila cakap pasal CPR, kita cakap pasal nak selamatkan nyawa. So patah rusuk benda yang kita accept as a collateral. Dan selalunya patah rusuk ni dia sakit lah, sakit sekejap, tapi nyawa lebih penting lah. Okay. Minimize force decompression. Janganlah pula, ni selalu berlaku contohnya game doktor lah, sambil buat CPR tu dia dah biasa buat CPR. Okay. Tanya mata kat dia, dia dah si kukus lah, ambil force dia je. So minimize chest compression, minimize pauses in compression. Jangan banyak sangat berhenti. Okay. Kemudian avoid excessive ventilation. Okay. Ini jawapan kepada soalan nombor berapa tadi? Soalan nombor 9. Untuk orang dewasa, bila kita buat CPR, kita akan bagi 2 pernafasan. Kita buat chest compression, saya tahu seorang ini 30. Saya akan buka alat saya. Jangan kita bagi lebih daripada 2 untuk dewasa. Okay. So ni adalah ciri-ciri high quality CPR. Kita kena hafal. Saya akan tanya banyak kali, belum kali. Okay. Ini satu video kenapa kita kena tekan kedalaman kuning. Our heart is an amazing organ. It works hard for us every second of every day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Without any intervention, the brain, vital organs, and our heart will begin to die.
Beginning CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power to save a life is truly in your hands. Performing CPR accomplishes 2 critical things. 1, compressions of oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2, compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself, so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. With each good, effective compression, you are building up pressure in the system, which will move blood around the heart and up to the brain. It does take time to get the blood moving with CPR, so it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood pumping. Let's see what happens when we take our hands off the chest. Blood stops moving to the brain. It is for this reason that if you are taking your hands off the chest to deliver breaths or switching roles, it is critical to minimize time off the chest. Watch what happens when we don't push deep enough. Blood does not reach the brain. The same is true if we do not push fast enough. Watch what happens when we push too fast. The heart does not have time to refill with blood. Therefore, not enough blood gets pumped out. Watch what happens when we don't allow the body to decompress and allow the chest to fully recoil. The heart does not have a chance to refill with blood. Therefore, no blood gets pumped out. So remember, the key purpose of delivering compressions is to keep oxygenated blood moving within the heart and up to the brain to keep the brain alive. We need to push hard and push fast in the center of the chest. If ribs break, that's okay. What's not okay is allowing the brain to die from a lack of oxygen. So remember, you are their only hope. Do the best you can, and don't give up until medical help arrives or an AED is present. You can do it. So, semua nampak kenapa kita kena tekan 2 inci, kenapa kita kena tekan 100 ke 120 per minit, kenapa kita kena bagi chest recoil, kenapa high quality CPR macam tu. Sebab kalau kita pump tak efektif, darah tu tak sampai lah ke otak, tak sampai lah ke jantung balik. Right? So, with that, kita break for rest for 15 minutes. Nanti kan pukul 10.30 kita sambung balik. Untuk yang first time datang sini, ini dia Wak Zahrawi. Toilet ada dekat belakang sana. Dua toilet lelaki dan perempuan. Lepas tu ada 2 laluan kecemasan, kiri dan kanan. Jadi kalau siapa yang tak jumpa tingkap, boleh terjun daripada belakang sana. Lepas tu surau dekat sebelah kanan saya, surau lelaki dan wanita. Itu saja, kita break 15 minutes. Terima kasih. Come on,